Tahukah anda Imam Al-Muzani membaca kitab Risalah karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali? Tahukah anda Fairuz Abadi, seorang pakar bahasa, berjaya mengkhatamkan keseluruhan kitab Sahih Muslim hanya dalam tempoh 3 hari? Tahukah anda Ibnu Atiyah mengulang baca dan mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari sebanyak 700 kali? Wow, hebatnya mereka. Tak stres ke baca buku-buku berat ni? Anda nak tahu apa rahsia mereka? Jom dengarkan perkongsian saya 5 tips untuk kekalkan fokus ketika membaca buku-buku berat. Pertama, mulakan dengan yang ringan kemudian berpindah kepada yang berat. Bak kata Ustaz Rizal, jika mahu membeli buku dengan topik baru yang anda minati, belilah buku sekunder dulu kemudian barulah buku primer. Jangan mulakan dengan karya agung nan klasik yang terlalu gah dan masyhur. Tetapi bacalah dulu artikel atau buku-buku semasa yang membincangkan topik tersebut. Sebagai contoh, anda ingin kuasai ilmu tafsir. Bacalah dulu buku-buku bahasa Melayu yang ringan sebelum membaca buku-buku Arab yang berat. Sebelum semangat anda kecundang atau mati di tengah jalan, pilih bahan bacaan kerana minat itu harus dipupuk dan diraih. Biar perlahan asal ada peningkatan. Kedua, elakkan membaca dalam keadaan baring atau meniarap. Hal ini kerana posisi tersebut akan mengganggu proses anda membuat penilaian terhadap apa yang anda baca. Sebaiknya duduklah di atas kerusi sambil memegang pen untuk menulis atau mencatat. Ketiga, tandakan isi-isi penting. Anda boleh gunakan pen, pensel, highlighter atau apa-apa sahaja untuk menanda isi-isi penting. Kalau saya suka tulis keynote di ruang tepi buku. Sebagai contoh, apabila saya membaca satu buku, tertulis dalam satu perenggan rahsia menjadi jutawan, saya tulis di tepi. Umur terbaik memulakan hafaz Al-Quran, saya tulis di tepi. Teknik ini bukan sahaja meningkatkan fokus tetapi akan membantu anda mengenal pasti semula isi-isi penting ketika anda telah lama meninggalkan buku tersebut. Keempat, tidak mengambil jarak waktu yang terlalu panjang. Ada buku yang kita dah tahu latar belakang dan keunikannya, tetapi apabila membaca beberapa muka surat, kita rasa jemu, bosan dan rasa nak berhenti. Boleh berhenti asalkan tak terlalu lama. Sayang sangat bila kita dah susah payah nak tahu latar belakang buku, perkataan-perkataan penting dalam buku tersebut, pembahagian-pembahagian bab, tetapi akhirnya semua hilang kerana kita tinggalkan buku tu terlalu lama. Anda tahu bagaimana Syekh Muhammad Asy-Syaibani membaca? Beliau sering meletakkan beberapa buku di sisinya. Apabila beliau letih membaca satu buku, beliau akan baca buku yang lain. Jadi, kalau anda letih membaca satu buku, pindahlah baca buku yang lain. Asalkan kekalkan momentum membaca. Kemudian, patah balik membaca buku yang anda berhenti tadi. Kelima, cari sahabat ataupun tokoh yang minat membaca buku-buku yang berat. Sebagai contoh, pensyarah ataupun rakan-rakan. Jika anda membaca buku dengan pensyarah, boleh senaraikan soalan-soalan yang ingin dibincangkan. Aktiviti ini akan menghidupkan apa yang anda baca dalam kehidupan. Jika anda membaca dengan kawan-kawan yang sama bidang ataupun lain, anda boleh tentukan bahagian tertentu untuk dibaca. Anda fokus satu bahagian, kawan anda fokus satu bahagian. Kemudian saling berkongsi setelah membaca. Percayalah, aktiviti ini sangat menyeronokkan. Begitu juga jika anda telah temui tokoh dalam membaca, jadikan dia inspirasi. Jika tokoh tersebut boleh membaca 30 buah buku berat dalam setahun, mengapa anda tidak boleh? Orang berjaya akan mencari sebab untuk berusaha. Manakala orang yang gagal akan mencari sebab untuk terus beralasan. Baik, sekian sahaja 5 tips perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat.